Okay, start. Sirih berlipat, sirih pinang, sirih dari Pulau Mutiara. Pemanis kata selamat datang, awal bismillah pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam keluarga Malaysia. Bersyukur kita kehadrat ilahi kerana dengan limpah dan kurnianya dapat kita bertemu pada pagi yang penuh mulia ini. Selamat datang saya ucapkan kepada para panel dan hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian. Pada hari yang penuh keberkatan ini, bersama saya Muhammad Syazan bin Abdullah selaku pengurusi forum akan mengemudi pentas bagi sama-sama kita membincangkan dan berdiskusi tentang suatu topik yang cukup menarik dan relevan yang saya kira pada masa kini. Topik yang dikatakan itu adalah tentang keterampilan berbahasa. Sebelum kita mengupas topik ini dengan lebih mendalam lagi, molek kiranya jika kita bertaaruf terlebih dahulu dengan 3 ahli panel kita yang cantik, rupawan orangnya. Bak kata peribahasa, tak kenal maka tak cinta. Baiklah, saya akan memperkenalkan ahli panel kita yang pertama, iaitu saudari Nur Imanina binti Miur Adnan. Nampak ayu dan yakin orangnya, bukan? Apa khabar saudari? Terima kasih saudara moderator. Saya kabar baik sahaja. Terima kasih. Baiklah. Seterusnya saya ingin memperkenalkan seorang jejaka yang tampan dan merupakan ahli panel kita yang kedua, iaitu saudara Muhammad Ammar bin Kamarul Syam. Selamat datang dan apa khabar saudara? Khabar baik saudara moderator. Terima kasih. Baiklah. Dan tidak dapat dilupakan juga ahli panel kita yang ketiga. Cantik molek orangnya saudari. Nama ahli panel kita yang ketiga ialah saudari Nurin Maisa Damia binti Abdullah. Apa khabar saudari? Terima kasih atas pertanyaan yang diajukan tersebut. Saya kabar baik sahaja. Terima kasih moderator. Baik, sama-sama saudari. Nampak gayanya, ahli panel kita pada hari ini bukan calang-calang orangnya. Jadi, usai salam perkenalan daripada kesemua panel, kembali kepada topik forum kita, iaitu keterampilan berbahasa. Berdasarkan pencarian saya, keterampilan berbahasa merupakan satu cara penggunaan bahasa seseorang. Penggunaan bahasa seseorang ketika berkomunikasi sama ada dari segi kesopanan atau kehalusan berbahasa mengikut situasi dan keadaan yang sesuai. Terdapat beberapa aspek penting yang terdapat dalam keterampilan berbahasa yang patut kita tahu. Justeru, untuk merungkai topik ini dengan lebih mendalam, saya ingin mempersilakan saudari Imanina untuk menceritakan tentang aspek-aspek yang terdapat dalam keterampilan berbahasa. Dipersilakan saudari. Terima kasih saudara moderator. Jadi sebelum kita bergerak lebih lanjut berkaitan aspek-aspek keterampilan, moleklah saya rasa jika saya memberitahu kepada hadirin dan hadirat sekalian berkaitan definisi keterampilan bahasa. Keterampilan bermaksud kecekapan ataupun kemampuan yang tinggi, manakala bahasa pula mempunyai bahasa, memakai ataupun menggunakan bahasa semasa bercakap dalam sesuatu bahasa. Jadi dekat sini kita boleh lihat keterampilan berbahasa bermaksud kecekapan dan kebolehan yang tinggi ketika berbahasa melalui kemahiran mendengar, bertutur, membaca serta menulis bagi menyampaikan sesuatu mesej sama ada secara lisan maupun bertulis kepada pendengar. Jadi seterusnya kita akan mendalami apa itu aspek keterampilan berbahasa. Aspek keterampilan berbahasa terbahagi kepada 4, iaitu yang pertama, keterampilan mendengar, keterampilan bertutur, keterampilan membaca dan akhir sekali, keterampilan menulis. Keterampilan mendengar merupakan keterampilan yang mana kita perlu memahami bahasa lisan yang bersifat menerima. Terdapat 2 situasi mendengar, iaitu yang pertama secara interaktif dan yang kedua secara non-interaktif. Secara mendengar secara interaktif ini merupakan mendengar secara 2 hala, yang mana apabila kita bercakap, kita memerlukan tatapan muka ataupun
dalam situasi yang lebih mudah, saya boleh berikan semasa kita bercakap telefon. Semasa kita bercakap telefon, kita akan melakukan aktiviti berganti-ganti untuk mendengar dan bercakap bagi penutur dan penyampai. Seterusnya, bagi non-interaktif model, ia merupakan mendengar secara satu hala. Mendengar satu hala ni contohnya seperti mendengar radio, menonton filem ataupun khutbah. Seperti yang kita lihat, keterampilan mendengar boleh diberikan beberapa faktor yang penting. Jadi daripada faktor itu, kita dapat melihat kemenjadian apabila kita dapat menguasai keterampilan mendengar itu. Yang pertama, keterampilan mendengar ni kita dapat mengingat unsur bahasa yang didengar. Yang kedua, membezakan dan memahami kata yang didengar. Dan akhir sekali, kita dapat mengenal pasti kata kunci daripada maklumat-maklumat penting. Seterusnya, ialah keterampilan bertutur. Keterampilan bertutur ini ialah merupakan proses menyampaikan pesan melalui bahasa lisan. Di sini terdapat 3 situasi bertutur, iaitu yang pertama, secara interaktif, yang kedua, secara semi-interaktif, dan yang terakhir ialah secara non-interaktif. Secara semi-interaktif ini merupakan perbualan ataupun bertutur secara dua hala. Semi-interaktif ni merupakan pertuturan satu hala tetapi melibatkan ada audiens. Sebagai contoh, semasa kita berpidato di hadapan khalayak ramai. Semasa kita berpidato, terdapat penonton yang boleh memberikan respon secara terus tetapi mereka tidak dapat memberikan respon secara terbuka disebabkan halangan semasa pembidato menyampaikan pidato. Dan akhir sekali ialah non-interaktif. Non-interaktif ni ialah sama juga seperti semi-interaktif, cuma dia merupakan medium yang kita tak dapat lihat. Contohnya dalam radio ataupun khutbah. Jadi dekat sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi keterampilan bertutur, iaitu yang pertama ialah hafalan, yang kedua intonasi, pilihan kata, konsisten. Selain itu, penguasaan diri dalam sesuatu topik yang ingin dituturkan juga penting. Malah penampilan gerak-geri diri penyampai juga memainkan peranan semasa bertutur. Seterusnya ialah aspek keterampilan membaca. Aspek keterampilan membaca ni merupakan keterampilan yang bersifat aktif reseptif. Dalam keterampilan ni ada dua situasi, iaitu yang pertama membaca permulaan dan yang kedua ialah membaca lanjutan. Membaca permulaan ni yang mana seperti kita tahu, kita sebelum tahu untuk membaca, kita haruslah mengenal huruf. Jadi nama lain bagi membaca permulaan ni ialah celik huruf. Sebelum kita tahu untuk baca perkataan-perkataan yang kompleks, kita mestilah menguasai bentuk-bentuk huruf serta bunyi-bunyi huruf yang akan kita tuturkan. Yang kedua pula ialah membaca lanjutan. Membaca lanjutan ni ialah kanak-kanak itu boleh menguasai bunyi huruf dengan lancar. Hal ini dipanggil celik wacana. Bukan itu sahaja, sekiranya kanak-kanak telah mencapai tahap membaca lanjutan, ianya juga boleh memetik isi-isi penting daripada teks yang dibaca. Keterampilan mikro untuk membaca ni yang melibatkan kanak-kanak tersebut dapat mengenal sistem tulisan yang digunakan. Selain itu, ia dapat mengenal kosakata sama ada kompleks ataupun ringkas. Dan akhir sekali, ia dapat menggunakan strategi membaca yang berbeza terhadap tujuan membaca yang berbeza. Contohnya, para pembaca ingin membaca satu majalah yang berkaitan sesuatu isu. Jadi, dia dapat menggunakan tujuan itu untuk meneruskan bacaannya. Akhir sekali ialah keterampilan menulis. Keterampilan menulis ni merupakan keterampilan yang bersifat aktif produktif. Keterampilan menulis ni merupakan hierarki yang paling rumit dan kompleks kerana ia merupakan keterampilan yang akhir sekali dapat dikuasai oleh kanak-kanak. Dalam situasi ini terdapat dua, iaitu
menulis permulaan dan juga menulis lanjutan. Menulis permulaan ni di mana kanak-kanak dapat menulis ayat-ayat ringkas, manakala menulis lanjutan ni kanak-kanak boleh mula menulis karangan ataupun cerita-cerita pendek. Keterampilan menulis ni dipergunakan untuk berkomunikasi secara tak langsung. Idea yang datang semasa menulis bukannya sendiri tetapi dia secara spontan dan memerlukan latihan yang jitu. Keterampilan menulis ni menunjukkan satu ciri dari orang yang terpelajar. Dan daripada keterampilan menulis ni juga kita dapat mengklasifikasikan kepada dua bahagian, iaitu yang pertama, keterampilan menulis dapat melaksanakan kemahiran menulis dengan baik. Yang kedua, ianya dapat menghasilkan satu produk tulisan yang mana terdapat beberapa sudut pandangan kedua berkaitan hasil produk menulis. Sebagai contoh, hasil produk menulis ialah yang pertama, karangan narasi, yang kedua, eksposisi, yang ketiga, deskripsi dan akhir sekali, argumentasi. Jadi, saya kira cukuplah penerangan saya berkaitan aspek keterampilan bahasa. Kembali kepada saudara moderator. Terima kasih kepada Saudari Imanina atas penerangan yang cukup jelas tentang aspek yang terdapat dalam keterampilan berbahasa sebentar tadi. Baiklah, suka saya menanyakan kepada Saudara Ammar pula, bolehkah saudara menerangkan tentang apa itu pengucapan awam? Dipersilakan saudara. Baiklah. Terima kasih terlebih dahulu saya ucapkan kepada saudara moderator atas soalan yang diajukan. Okey. Apakah itu pengucapan awam? Pengucapan awam merujuk kepada kemahiran atau kegiatan seseorang dalam menyampaikan sesuatu di khalayak ramai atau kumpulan besar. Ia melibatkan penggunaan suara, intonasi dan gaya berbicara untuk menyampaikan mesej atau informasi dengan jelas dan berkesan kepada audiens. Pengucapan awam juga merangkumi kebolehan seseorang mengawal perasaan takut atau berdebar semasa berucap di khalayak ramai. Kemahiran pengucapan awam adalah penting dalam pelbagai bidang seperti perniagaan, pendidikan, politik dan banyak lagi, kerana ia membolehkan seseorang berkomunikasi secara efektif dengan orang ramai. Seterusnya ialah elemen utama dalam pengucapan awam. Elemen pertama ialah pengucap. Pengucap perlulah mempunyai mesej yang disampaikan untuk memberitahu, mempengaruhi, memujuk, memberi inspirasi atau menghibur. Pengucap perlulah merancang dan membuat penyelidikan dan membuat persediaan dan latihan yang sewajarnya untuk mencapai objektif. Pengucap juga perlulah mempunyai minat, motivasi, kredibiliti dan membuat perancangan dan membuat persembahan yang terbaik. Seterusnya ialah mesej, iaitu maklumat yang hendak disampaikan. Maklumat yang hendak disampaikan berjaya jika tajuk sesuai, perkataan tepat, bahasa digunakan tepat dan dapat memberi contoh yang sesuai dan dapat menyampaikan mesej dengan gaya yang sesuai. Dan akhir sekali ialah struktur persembahan mestilah mengandungi pendahuluan, isi, kandangan dan penutup. Seterusnya ialah audiens, iaitu ialah pelanggan, iaitu analisis audien diperlukan bagi menentukan strategi pendekatan kaedah yang sesuai. Antara pendekatan audien ialah mengenali lingkungan umum audien, anggaran jantina, anggaran taraf perkahwinan, anggaran bangsa, latar belakang sosial dan budaya, taraf pendidikan, minat, tahap pengetahuan dan pengharapan. Seterusnya ialah saluran, iaitu sama ada lisan atau bukan lisan, iaitu lisan ialah percakapan menggunakan suara, manakala bukan lisan ialah gerak geri, iaitu pergerakan badan dan tangan, pertumbungan mata dan dengan audien, mimik muka, keterampilan diri, iaitu pakaian yang sesuai, kredibiliti, kualiti diri yang baik, sikap terbuka, komited dan hormat, dan penggunaan rajah. Seterusnya ialah maklum balas, iaitu sama ada untuk mesej yang diterima atau tidak balas. Pengucap perlulah peka kepada maklum balas
dan meminta maklum balas dan dapat dapat bertindak balas dengan sebarang maklum balas. Seterusnya ialah gangguan, iaitu sama ada dalaman atau luaran. Dalaman iaitu datang dari dalam diri pengucap itu sendiri. Contohnya keadaan gemetar, konflik dalaman dan lupa skrip. Manakala luaran pula ialah persepsi audien berbeza, pemahaman berbeza, prasangka, bising, fizikal ataupun psikologi audiens atau tempat tidak selesa, sistem audio yang teruk, suhu yang cukup sejuk. Akhir sekali ialah susun auto atau dikenali sebagai setting, iaitu pengucap perlulah mengetahui keluasan bilik, kemudahan yang ada, audio, video dan lain-lain. Di mana kemudahan ini perlulah berada semasa persembahan dibuat. Seterusnya ialah tujuan ucapan, iaitu yang pertama ialah dapat memberi maklumat. Pengucap bertujuan untuk memberitahu atau menerangkan kepada pendengar tentang sesuatu konsep, perkara, proses, fenomena, idea atau sebagainya. Pendengar pula akan memperolehi pengetahuan baru atau peningkatan taraf pengetahuan. Seterusnya ialah menghibur, iaitu ucapan jenis ini biasanya dibuat untuk membuat pendengar gembira atau seronok. Selalunya ia dibuat di majlis perayaan seperti dalam majlis makan malam. Pengucap bukannya pelawak tetapi orang yang berpengaruh dalam sebuah organisasi seperti ketua pegawai eksekutif dan sebagainya. Seterusnya ialah tujuan memujuk, iaitu melalui ucapan jenis ini, pengucap merayu atau cuba mempengaruhi pendengar untuk membuat perubahan dari segi sikap, kepercayaan dan tindakan atau perlakuan. Seterusnya ialah untuk memenuhi keperluan majlis, iaitu ucapan jenis ini juga disebut ucapan khas atau ucapan majlis. Ucapan jenis ini disampaikan dalam majlis-majlis khas yang diadakan dengan tujuan tertentu. Artinya, ucapan ini tidak boleh disampaikan seadanya tiada majlis. Umpamanya, ucapan peresmian hanya boleh disampaikan apabila ada majlis peresmian. Contoh lain, ucapan jenis ini ialah ucapan perpisahan, ucapan penganugerahan, ucapan mengalu-alukan tetamu dan ucapan balas daripada ketua rombongan. Seterusnya ialah inspirasi, iaitu matlamat untuk memberikan inspirasi kepada pendengar. Akhir sekali ialah pengaruh, iaitu mempengaruhi fikiran atau pendirian audien dan mempengaruhi audien untuk bertindak. Terima kasih kepada Saudara Ammar atas penerangan yang panjang lebar tentang pengucapan awam sebentar tadi. Namun begitu, saya ingin bertanyakan kepada Saudari Nurin. Saudari, apakah itu kredibiliti yang harus penyampai ada dalam melakukan pengucapan awam? Dipersilakan Saudari. Terima kasih atas saudara moderator atas soalan yang cukup bernas itu. Sebelum saya pergi dengan lebih lanjut, saya ingin mendefinisikan teknik penyampaian pengucapan awam, iaitu teknik dalam pengucapan awam adalah tata cara menyampaikan maklumat, membimbing, mengajar, membantu, menghibur dengan cara yang betul. Teknik pengucapan awam perlu dilengkapkan oleh seseorang yang ingin berucap dalam khalayak ramai. Oleh itu, apakah pula kredibiliti penyampai? Definisi kredibiliti penyampai ialah sifat yang boleh dipercayai atau diyakini menurut Kamus Dewan 2008. Sebagai penyampai maklumat, seseorang penyampai seharusnya menyampaikan kandungan sesuatu maklumat yang meyakinkan dan berkredibiliti. Terdapat dua cara, iaitu yang pertama, penutur mesti yakin dan percaya tentang apa yang disampaikan berdasarkan sumber yang sahih, fakta yang tepat dan maklumat yang betul. Yang kedua, penutur mestilah terlebih dahulu melakukan apa yang diperkatakan supaya orang lain akan lebih terkesan dan mengikuti apa yang penutur itu lakukan dahulu. Oleh itu, terdapat 4 teknik penyampaian dalam pengucapan awam dalam konteks kredibiliti penyampai. Yang pertama, pengetahuan
objektif atau kandungan ucapan. Terdapat 4 objektif pengetahuan ucapan. Yang pertama, menerangkan maklumat. Apakah itu? Menerangkan maklumat ialah matlamat perucap untuk memaklumkan atau menerangkan kepada audiens tentang sesuatu konsep, fenomena, perkara, proses, idea dan sebagainya. Antara contoh yang kita boleh lihat adalah dalam ceramah motivasi. Yang kedua, mengubah fikiran. Objektif kita menyampaikan ucapan adalah untuk mengubah fikiran. Menerusi ucapan, perucap cuba mempengaruhi fikiran audiens bahan dari segi cita rasa, sikap, kepercayaan, fahaman atau tindakan. Contohnya seperti jurujual. Jurujual akan berupaya untuk menyuruh kita sebagai penonton membeli apa yang dijualkan. Yang ketiga, meningkatkan motivasi. Ucapan zahir daripada kredibiliti individu yang sangat tinggi. Keupayaan individu berucap menunjukkan ketinggian sikap dan personalitinya sebagai seseorang pemimpin, di mana seseorang pemimpin perlu sentiasa yakin dan percaya dengan diri sendiri. Seseorang yang mempunyai kepimpinan dalam diri perlu yakin dengan apa yang difikirkan, yakin dengan apa yang ingin dicakapkan dan yakin dengan apa yang ingin dilakukan. Barulah apa yang dilahirkan dan apa yang dicakapkan itu diterima baik oleh pendengar sebagai pakar rujuk. Contohnya seperti dalam ceramah motivasi. Dan yang terakhir, peringatan atau penghayatan. Menurut Kamus Dewan, penghayatan adalah kata terbitan yang berasal dari kata hayat. Ia menggambarkan perihal atau proses menghayati atau mendalami, menjiwai sesuatu sama ada melalui penglihatan, pendengaran, pembacaan atau sebagainya. Melalui penghayatan, seseorang itu dapat merealisasikan sesuatu yang ditanggapinya dalam kehidupan sama ada secara individu maupun masyarakat. Menurut Kamus Dewan 1994 pada halaman 447. Yang seterusnya ialah pengetahuan objektif ucapan, iaitu yang kedua, kredibiliti penyampai yang perlu ada. Apakah pengetahuan objektif ucapan itu? Pengetahuan objektif ucapan adalah seseorang pengucap yang baik dan berkesan. Ucapannya seharusnya mengandungi maklumat agar dia mengetahui apa atau apa matlamat yang ingin disampaikan. Maklumat diperoleh oleh seseorang melalui pengetahuan luas dalam isi ucapannya, terutamanya dalam hal-hal yang ada kaitan dengan idea utama yang diucapkan. Justru itu, individu yang berucap perlu peka kepada isu semasa yang mungkin boleh dijadikan contoh untuk menyokong hujah-hujahnya. Seterusnya yang ketiga, memiliki kemahiran asas ucapan. Seseorang pengucap yang berkesan seharusnya mampu mengawal dan menarik perhatian audiens kepada pengucapannya atau kepada ucapan yang ingin disampaikan. Kemahiran begini hanya boleh diperoleh melalui latihan dan pengalaman yang secara berulang-ulang. Pengucapan atau seseorang pengucap yang mahir akan dapat memilih pendekatan dan gaya penyampaian yang sesuai dengan audiensnya. Dan yang terakhir ialah kepekaan tentang nilai dan budaya masyarakat. Seseorang pengucap yang berkesan seharusnya mempunyai pengetahuan yang luas dalam isi ucapannya, terutama dalam hal-hal yang mengandungi kaitan dengan idea utama yang dia ingin sampaikan. Individu tersebut juga perlu peka dengan isu semasa yang mungkin boleh dijadikan contoh untuk menyokong hujah-hujahnya tersebut. Selain itu, dengan isu semasa juga membolehkan kita sebagai pengucap mengawal isi ucapan untuk menjaga keharmonian hubungan antara satu sama lain. Dengan erti kata lain, pengucap berupaya tidak menyentuh isu-isu yang berkaitan sensitiviti kaum dan yang menyalahi hak asasi untuk mengelak sebarang kejadian atau isu yang tidak diingini. Oleh itu, sampai di sini saja apa yang ingin saya sampaikan. Terima kasih, kembali kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Nurin atas penerangan yang disampaikan sebentar tadi. Baiklah,
Suka saya ajukan soalan ini kepada panel pertama kita, iaitu saudari Imanina. Pada perspektif saudari, aspek apakah rumusan yang dapat disimpulkan yang berkaitan dalam aspek yang terdapat dalam keterampilan berbahasa? Dipersilakan saudari. Terima kasih saudara moderator. Pada pandangan saya, perkara yang dapat saya simpulkan berdasarkan keterampilan berbahasa ini berkaitan 4 keterampilan yang saya telah terangkan tadi merupakan salah satu keterampilan yang amat penting untuk kita kuasai. Contohnya, sekiranya kita tidak dapat menguasai keterampilan membaca, kita sekaligus tidak dapat menguasai keterampilan menulis. Jadi, pada pandangan saya, kita haruslah menguasai keempat-empat keterampilan berbahasa tersebut dengan jayunya agar kita dapat menjadi seorang pelajar ataupun seorang pekerja yang baik serta dapat memajukan diri sendiri di masa hadapan. Saya kira itu sahaja daripada saya. Kembali kepada saudara moderator. Terima kasih diucapkan kepada saudari Imanina atas ucapan sebentar tadi. Terdapat satu lagi soalan yang berlegar dalam fikiran saya. Oleh itu, saya ingin tujukan soalan ini kepada saudara Ammar. Saudara, terangkan tentang peringkat, penguasaan bahasa, alat bantu dan juga simulasi pengucapan awam. Oleh itu, dipersilakan saudara. Baiklah, terima kasih kepada saudara moderator. Okey, apakah itu peringkat pengucapan awam? Peringkat pengucapan awam yang pertama ialah perancangan, iaitu menetapkan tujuan. Tujuan sesebuah pengucapan awam sangat penting untuk diperhalusi sebelum sesuatu ucapan disampaikan dalam sesebuah majlis yang dianjurkan. Misalnya, dalam majlis perasmian, jenis pengucap awam yang sesuai ialah ucapan. Seterusnya ialah analisis diri, iaitu pada peringkat perancangan, pengucap perlu melakukan analisis diri supaya akan lebih kenal kekuatan dan kelemahan dirinya. Peringkat seterusnya ialah menulis teks ucapan, iaitu perlulah mengikut struktur, iaitu pengenalan, kandungan dan penutup. Peringkat seterusnya ialah peringkat penyampaian, iaitu peringkat penyampaian ini terbahagi kepada beberapa aspek, iaitu persediaan awal merupakan salah satu daripada usaha kita untuk memastikan pelaksanaan pengucapan awam dapat berlangsung dengan lancar dan berkesan. Antara aspek berikut ialah bersedia secara mental dan fizikal. Bercakap perkara yang ada mengikut pengetahuan kita, dan kita hendaklah bersiap sedia sebelum memulakan ucapan dan memohon restu daripada Yang Maha Kuasa agar memberikan kesan yang positif daripada segi psikologi. Seterusnya ialah menunjukkan keyakinan semasa berdiri untuk berucap. Kita perlulah sentiasa dalam keadaan rileks dan tenang untuk menghadapi situasi kegugupan, gelisah, kopoh dan kelam kabut. Dan kita janganlah memulakan pengucapan dengan melihat nota, sebaliknya memandang kepada audien, terutamanya pada permulaan pengucapan. Seterusnya saya akan menerangkan tentang penggunaan bahasa. Penggunaan bahasa ini merangkumi penggunaan bahasa rasmi dan tidak rasmi. Situasi formal atau rasmi seperti dalam majlis, contohnya ucapan rasmi, mesyuarat, seminar, pembentangan kewangan tahunan, mementingkan aspek-aspek peraturan bahasa, iaitu kosakata, sebutan dan intonasi perlulah betul dan tepat sesuai dengan keadaan. Seterusnya ialah gaya bahasa, iaitu bagaimana tata tertib perucap menonjolkan diri. Antara komponen yang berkesan ialah gaya bahasa itu perlulah sesuai dengan latar audien, umur dan pekerjaan dan dapat menarik perhatian audiens. Seterusnya ialah bahasa badan, iaitu komunikasi tentang perasaan emosi dan sikap orang menerusi pergerakan badan, gerak isyarat, postur, ekspresi muka, cara jalan, kedudukan dan jarak. Seterusnya
saya akan menerangkan tentang alat bantu yang dapat digunakan oleh penyampai semasa melakukan pengucapan awam, iaitu yang pertama ialah penyampai dapat menggunakan gambar-gambar, carta atau gambar rajah, papan putih, audio dan filem. Seterusnya ialah simulasi pengucapan awam, iaitu bahasa. Seterusnya ialah sebutan. Sebutan perlulah jelas dan betul, dan gerakan bibir dan rahang bergerak secara seiring. Suara perlulah lantang dan jelas. Intonasi, nada, kelajuan dan rentak perlulah sesuai dan tepat. Seterusnya ialah postur, iaitu badan penyampai perlulah berada dalam keadaan tegak dan gerakan tangan bersahaja dan tidak berlebihan. Seterusnya ialah pergerakan, iaitu penyampai janganlah terlalu banyak bergerak, hanya 3 langkah ke depan dan ke belakang. Seterusnya ialah eye muka, iaitu penyampai perlulah membuat pertembungan mata, atau dalam bahasa Inggerisnya ialah eye contact. Dan penyampai juga perlulah melontarkan senyuman manis kepada audiens agar dapat menarik perhatian audiens. Akhir sekali ialah pakaian. Pakaian ini memainkan peranan sangat penting dalam pengucapan awam. Pakaian penyampai perlulah berada dalam keadaan kemas dan ringkas. Dan yang penting sekali, perlulah sepadan dengan audiens dan tema. Saya rasa itu sahaja daripada saya. Kembali kepada saudara moderator. Terima kasih diucapkan kepada saudara panel kita yang kedua atas penerangan yang bagi saya cukup padat dan jelas sebentar tadi. Sebelum pentas forum ini melabuhkan tirainya, saya ingin bertanyakan pandangan terakhir kepada panel kita yang ketiga, iaitu panel saudari Nurin Maisa Damia. Baiklah saudari, apakah teknik penyampaian yang seharusnya pengucap ada ketika melakukan pengucapan awam? Dipersilakan saudari. Terima kasih saudara moderator atas soalan yang diajukan tersebut. Baiklah, teknik penyampai. Izinkan saya menerangkan dulu apakah teknik penyampai, iaitu atau lebih dikenali sebagai teknik persembahan dalam pengucapan awam. Teknik ini merupakan teknik yang sangat penting bagi memastikan apa yang ingin disampaikan difahami dengan jelas oleh setiap seorang audiens kita. Teknik ini merangkumi 9 teknik, iaitu yang pertama, pengolahan bahasa. Terdapat 3 poin dalam pengolahan bahasa, iaitu yang pertama, penguasaan sesuatu bahasa dengan baik. Contohnya, kita ingin berucap dalam bahasa Inggeris. Jadi, kita perlulah mempunyai kemahiran pengucapan dalam bahasa Inggeris dengan baik. Yang kedua, susunan bahasa yang mudah dan jelas. Janganlah kita menggunakan bahasa yang sukar difahami. Contohnya, berucap dalam pengucapan awam dengan menggunakan dialek. Contohnya, dialek Kelantan. Yang ketiga, penggunaan tata bahasa yang baik. Okey, kita pergi kepada teknik yang kedua, iaitu dalam konteks suara dan sebutan. Elakkan membaca teks kecuali dalam pengacaraan majlis. Sebutan yang jelas dan betul dengan menggunakan bibir dan rahang. Ketika kita melakukan persembahan atau pengucapan awam, kita mestilah membuka mulut kita dengan betul agar sebutan-sebutan yang kita ingin sebutkan didengari dengan jelas oleh setiap seorang audiens kita. Kelantangan pula, kita mestilah menggunakan kelantangan suara atau dalam bahasa Inggerisnya volume yang sesuai. Janganlah terlalu perlahan dan janganlah pula terlalu kuat. Bagi nada pula, kita perlu menggunakan nada yang sederhana agar tidak rendah sangat, tidak tinggi sangat, supaya ianya bersesuaian dengan suasana majlis di dalam dewan. Bagi kelajuan pula, kita perlulah menggunakan kelajuan yang biasa, tidak terlalu perlahan, tidak juga terlalu laju, agar penonton atau pendengar
mendengar dengan teliti dan dapat mendengar dengan sangat baik, berkesan apa yang ingin kita sampaikan. Bagi jeda pula, apakah maksud jeda? Jeda ni ialah perhentian di setiap ayat atau perkataan yang kita sampaikan. Janganlah pula kita terlalu sebut atau menyatakan ayat tersebut tidak berhenti. Jadi audiens kita tidak dapat faham apa yang kita ingin sampaikan. Oleh itu, kita perlulah meletakkan atau menggunakan jeda dalam pengucapan kita. Seterusnya ialah sebutan. Sebutan perlulah jelas. Seperti yang saya kata tadi, perlu menggunakan bibir dan rahang dengan semaksimum yang mungkin. Dan ulangan. Dalam kita berucap, kita mestilah ulang apa yang kita kata atau apa yang kita ucapkan agar audiens faham apa yang kita katakan di permulaan tadi. Baiklah, yang ketiga, kedudukan badan. Jika kita berdiri, kita mestilah berdiri dengan tegak, dan jika kita duduk, kita mestilah duduk juga dengan tegak, tetapi dalam keadaan yang rileks sahaja. Kita perlulah menggunakan tangan dengan bersahaja atau lebih dikenali sebagai natural agar kita tidak terlalu nampak statik dalam pengucapan kita. Baiklah, kita pergi kepada yang keempat, iaitu pergerakan. Untuk kelihatan kurang formal dan lebih mesra bersama audiens kita, kita perlulah berdiri di sisi atau jauh daripada rostrum. Jika perlu menulis sesuatu, elakkan daripada selalu membelakangi audiens. Dan jika tiada sesi soal jawab selepas persembahan, kumpulkan nota-nota dan kembali ke tempat duduk dengan yakin agar audiens percaya dan faham dan memiliki kepercayaan orang kata dengan kita sebagai pengucap. Yang kelima ialah air muka. Air muka kita mestilah menyenangkan. Jangan melakukan air muka marah ke, sedih ke. Ini akan menyebabkan isu ketidakyakinan audiens terhadap kita. Yang kedua ialah pertembungan mata seperti saudara Amar kita sebut tadi, iaitu eye contact. Perkara ini penting agar berlakunya komunikasi berkesan antara kita dan audiens. Dan yang ketiga, memberi senyuman dan ekspresi serius selari dengan persembahan kita. Jika kita mengatakan sesuatu yang serius atau tegas, muka kita juga perlulah tegas menyatakan sesuatu itu. Jangan kita mengatakan sesuatu tersebut dengan tergelak-gelak. Kita pergi kepada keenam, iaitu pakaian. Pakaian kita mestilah kemas dan ringkas. Ia juga perlu sepadan dengan audiens dan majlis. Contohnya seperti jika kita pergi ceramah motivasi, janganlah pula kita memakai pakaian tidur kita seperti biasa kita berada di rumah. Sekurang-kurangnya, kita perlulah memakai kot atau blazer, kemeja atau baju yang sesuai lah agar kita punya sepadan dengan majlis. Yang ketiga, mematuhi perkeliling perkhidmatan awam. Seterusnya, yang ketujuh, iaitu latihan. Kita perlulah melakukan latihan sekurang-kurangnya 3 kali sebelum persembahan sebenar dilakukan. Latihan pertama dan kedua, apakah fungsinya? Yang pertama, untuk memperkemaskan teks dan gaya, untuk tambah bahan baharu dan untuk membiasakan diri dengan visual aids kita. Dan untuk latihan kali ketiga, dilakukan agar raktai penuh, iaitu dress rehearsal, dilakukan agar majlis rasmi atau penting selari atau sekata dengan apa yang dibincangkan. Yang kedua, bertindak dengan yakin dan tenang. Dan yang ketiga, atur kertas nota dengan baik di atas rostrum. Yang ke-8, sifat. Kita sebagai penyampai perlulah mempunyai sifat berpengetahuan, iaitu menguasai bidang, berpengetahuan luas dan peka kepada tajuk yang kita ingin sampaikan. Kita juga perlu mempunyai sifat berkemahiran berucap, iaitu berkeupayaan untuk mengawal dan menarik minat audiens kita. Iaitu transisi antara setiap isi adalah penting, jelas dan benar.
Dan yang terakhir sekali ialah audiens. Perlu melihat kita berkeyakinan. Oleh itu, teknik persembahan yang terakhir yang saya kira paling penting iaitu berkeyakinan. Apakah maksud yakin ni? Kita perlu yakin terhadap diri, persediaan dan topik penguasaan kita. Kita perlu mahir dan berpengalaman terhadap tajuk yang ingin disampaikan. Oleh itu, dalam bab ini, penekanan diberikan kepada teknik penyampaian dalam pengucapan awam. Merangkumi segala apa yang dikatakan oleh panel pertama dan panel kedua kita, termasuk saya, dalam pengucapan awam, teknik penyampai sangat penting bagi memastikan apa yang disampaikan oleh pihak yang menyampaikan ucapan difahami dengan jelas akan tujuan dan maksud ucapan tersebut. Ia perlu dilaksanakan dengan berhemah dan beradab. Ia bukan hanya memerlukan kemahiran, tetapi juga nilai-nilai kesantunan yang tinggi. Gabungan yang harmonis antara kemahiran dan nilai menjadikan pengucapan awam itu bukan hanya berkesan tetapi beradab dengan kesantunan yang bernaskan nilai dan kesemaratan tanpa menyentuh isu-isu sensitiviti perkauman. Oleh itu, sampai di sini saja apa yang saya ingin ucapkan. Kembali kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih saya ucapkan kepada semua panel yang sudi hadir untuk berdiskusi mengenai tajuk keterampilan berbahasa ini. Semoga forum ini menjadi wadah yang bermanfaat dalam melahirkan bangsa Malaysia yang mahir dalam berbahasa. Harapan saya, semoga forum ini mampu memberikan informasi yang bermanfaat kepada buat semua hadirin sekalian. Sidang hadirin yang dihormati, kalau ada sumur di ladang, boleh saya menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Tuai padi antara masak, esok jangan layu-layuan. Intai kami antara nampak, esok jangan rindu-rinduan. Saya mewakili semua panel mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada semua hadirin yang sudi hadir menyaksikan forum ini. Lantasan keterbatasan waktu, saya mohon mengakhiri bicara dan saya mohon mengundur diri. Sekian wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.